Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, kita akan teruskan lagi pembelajaran kita untuk subjek sejarah tingkatan 4. Kita masih lagi dalam bab 1 iaitu warisan negara bangsa. Dan pada kali ini kita akan menyentuh tentang subtopik 1.3 iaitu keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Jadi, apakah standard pembelajaran yang perlu kita capai dalam subtopik ini? Iaitu 9.1.3 berkaitan dengan pelajar boleh menjelaskan keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang sebelum kedatangan Barat. Jadi, selesai sahaja kita mempelajari subtopik ini, pelajar sepatutnya boleh menjelaskan keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang sebelum kedatangan Barat. Baik, mari kita mulakan. Keunggulan bererti kesempurnaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sesebuah kerajaan. Dalam Kesultanan Melayu Melaka, keunggulan terbukti melalui sistem pentadbiran dan undang-undang yang tersusun sehingga menjadikan kerajaan ini masyhur. Okey, jadi mari kita lihat tentang sistem pentadbiran. Okey, di mana Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pentadbiran yang lengkap. Mengapa kita kata demikian? Kerana sistem pentadbiran yang tersusun ini dikenali sebagai sistem pembesar 4 lipatan. Sistem ini menjadikan pentadbiran Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka menjadi lancar dan tersusun. Sultan Melaka juga memberikan kuasa memerintah atau mentadbir sesuatu wilayah, sungai atau pulau kepada pembesar. Memberikan kuasa kepada para pembesar berempat. Setiap kawasan pentadbiran ini dikenal sebagai kawasan pegangan. Okey. Jadi ini adalah satu gambaran sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka, di mana atas sekali adalah Sultan, kemudian diikuti oleh bendahara dan kemudian ada lagi 3 pembesar di bawahnya iaitu penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Jadi ada 4 pembesar di bawah Sultan. Inilah yang dipanggil sebagai sistem pembesar 4 lipatan. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka tersusun dan berhierarki. Hierarki ni adalah apa yang kita lihat ini. Okey. Sultan mengetuai pemerintahan dan mempunyai kuasa dalam segala aspek. Okey, mari kita highlightkan di mana Sultan mengetuai pemerintahan dan mempunyai kuasa dalam segala aspek. Iaitu dalam pemerintahan, peperangan, hubungan diplomatik dan agama. Dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka, terdapat pembesar berempat tadi yang kita sentuh iaitu bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Pembesar lain yang membantu dalam pentadbiran adalah seperti Syah Bandar, bentara, orang kaya, hulu balang dan juga penghulu. Okey. Pelaksanaan pemerintahan secara sistematik ini menjadikan pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka sebuah kerajaan yang unggul. Baik, mari kita teruskan kepada pembesar dan juga peranan-peranan pembesar. Okey, sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka terbagi kepada 2 peringkat. Kita ada peringkat pusat dan dipanggil sebagai peringkat jajahan. Okey, kita mulakan dengan pentadbiran peringkat pusat dilaksanakan oleh pembesar berempat yang terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana.
hubungan dan persefahaman dua hala antara Sultan dengan pembesar memastikan kejayaan Kesultanan Melayu Melaka. Permuafakatan antara Sultan dengan pembesar mewujudkan proses pentadbiran yang sempurna dan dapat mengelakkan sebarang tindakan sewenang-wenangnya oleh pemerintah. Permuafakatan ini wujud sehingga ke hari ini. Baik, mari kita lihat tentang bendahara, di mana bendahara merupakan pembesar yang mempunyai tugasan dan peranan yang sangat penting. Bendahara menjalankan tugas sebagai ketua pentadbir dan ketua turus angkatan tentera. Beliau juga menasihati Sultan dalam pelbagai hal selain menjadi pemangku Sultan juga. Okey, ini adalah peranan bendahara. Seterusnya, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem kewangan yang teratur. Okey, sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka diperolehi daripada urusan perdagangan, segala jenis cukai dan juga ufti daripada wilayah taklukan serta naungan. Seorang penghulu bendahari, penghulu bendahari dilantik untuk menguruskan perbendaharaan secara teratur. Jadi inilah tugas penghulu bendahari. Manakala ada lagi pembesar yang dipanggil sebagai Syah Bandar, bertanggungjawab mengutip cukai di pelabuhan. Manakala pembesar lain mengutip cukai di kawasan pegangan. Okey, nanti kita lihat ada di sini informasi ataupun glosari. Kawasan pegangan ialah kawasan yang dikurniakan oleh Sultan Melaka kepada pembesar berempat. Jadi pembesar itu, pembesar yang telah dikurniakan kawasan pegangan itu boleh mengutip cukai di kawasan pegangannya, manakala di pelabuhan hanyalah Syah Bandar sahaja yang boleh mengutip cukai. Hasil perbendaharaan akan disalurkan untuk kepentingan kerajaan. Contohnya membeli senjata dan membina istana. Kebijaksanaan pemerintah mengawal perbendaharaan menjadikan Kesultanan Melayu Melaka semakin maju dan makmur. Okey? Baik, kita teruskan dari aspek keselamatan pula. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem keselamatan yang kemas untuk menjaga keamanan di darat dan juga di laut. Keamanan negara menjadi teras kepada kemasyhuran kesultanan ini. Bagi tujuan ini, Temenggung dilantik untuk menjaga keselamatan di Kota Melaka. Manakala Laksamana pula menjaga keselamatan di laut kerana bertindak sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Baik, kita teruskan pada peringkat jajahan. Tadi kita melihat tentang peringkat pusat. Sekarang kita melihat peringkat jajahan pula. Pembesar ditugaskan untuk menguruskan pentadbiran di daerah dan kampung. Okey, pembesar ini dilantik oleh Sultan dan pembesar berempat. Okey, antara peranan mereka termasuklah menjaga dan mengekalkan keamanan kawasan pentadbiran. Okey, dan dibenarkan mengutip cukai. Okey, ini peranan pembesar yang berada di peringkat jajahan iaitu di daerah dan kampung. Baik, mari kita lihat info yang ada di sini. Okey, berkaitan dengan Bendahara Tun Perak, ialah bendahara yang paling lama berkhidmat dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey.
Beliau berkhidmat untuk 4 orang Sultan Melaka, iaitu Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah dan Sultan Mahmud Shah. Jadi penutup kepada sistem pentadbiran, sistem pentadbiran yang teratur memperlihatkan kebijaksanaan pemerintah Kesultanan Melayu Melaka dalam mentadbir kerajaan. Agihan tugas yang tersusun membolehkan Kesultanan Melayu Melaka unggul sebagai sebuah empire. Pembesar mempunyai peranan masing-masing dalam memastikan pentadbiran Kesultanan ini berjalan lancar. Baik, seterusnya kita akan melihat tentang undang-undang. Baik, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai 2 undang-undang yang telah kita beritahu tadi. Dan undang-undang ini adalah berasaskan syariah dan hukum adat. Iaitu, apakah 2 undang-undang itu? Yang pertama ialah Hukum Kanun Melaka dan yang kedua ialah Undang-Undang Laut Melaka. Di mana kedua-dua undang-undang ini diperkenalkan bagi melaksanakan pentadbiran untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan Kesultanan Melayu Melaka. Baik, mari kita berkenalan dengan lebih terperinci lagi tentang undang-undang yang pertama, iaitu Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 pasal yang membincangkan beberapa perkara, termasuklah jenayah, bidang kuasa sultan dan pembesar, kekeluargaan dan juga hal berkaitan ekonomi. Okey, jadi mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kita lihat tentang jenayah terlebih dahulu. Okey, perbuatan jenayah menggugat kesejahteraan dan keharmonian Kesultanan Melayu Melaka. Pelbagai hukuman setimpal akan dikenakan terhadap perbuatan jenayah. Contohnya seperti membunuh, menikam dan mencuri. Antara kesalahan yang boleh dikenakan hukuman bunuh termasuklah seperti dalam pasal 5.1, iaitu apabila seseorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar, maka dia akan dihukum bunuh. Dan satu lagi contoh, iaitu dalam pasal 4, hukuman bunuh dikenakan kepada sesiapa yang ingkar arahan dan memalsukan titah sultan. Okey, baik, ini dalam perkara jenayah. Seterusnya yang kedua, iaitu peranan sultan dan pembesar juga digariskan dalam Hukum Kanun Melaka. Okey, di mana setiap pembesar Melaka mempunyai peranan dalam pentadbiran dan mereka juga perlu arif. Okey, pembesar Melaka ni perlu arif dalam hal berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang. Contoh dalam pasal 1 dijelaskan tugas sultan, bendahara, tugas sultan, bendahara, temenggung dan penghulu bendahari. Sultan bertanggungjawab melantik pembesar, contohnya bendahara dan temenggung. Jadi dalam Hukum Kanun Melaka juga digariskan tentang peranan sultan dan peranan pembesar. Seterusnya yang ketiga ialah berkaitan dengan kekeluargaan. Okey, mari kita lihat. Isu kekeluargaan diberikan perhatian oleh Kesultanan Melayu Melaka.
Undang-undang keluarga bertujuan untuk mewujudkan keharmonian dalam keluarga dan boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga atau dalam perkahwinan. Antara hukum dalam perkahwinan termasuk dalam pasal 26 yang menyatakan bahawa pernikahan memerlukan 4 orang saksi jika tidak cukup memadai 2 orang. Hamba abdi dan wanita tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Jadi ini adalah antara apa yang digariskan dalam aspek kekeluargaan dalam Undang-Undang Hukum Kanun Melaka. Baik, yang seterusnya, yang keempat ialah berkaitan dengan ekonomi, juga turut terkandung dalam Hukum Kanun Melaka, di mana perdagangan merupakan elemen penting yang menjadikan Kesultanan Melayu Melaka terkenal di seluruh dunia. Jadi undang-undang ini mempunyai peraturan yang jelas tentang urus niaga bertujuan untuk mengawal perdagangan di Melaka agar tidak berlaku sebarang kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya dalam pasal 30 dinyatakan bahawa amalan riba diharamkan dalam urusan perniagaan dan orang yang menjalankan perniagaan. Orang yang menjalankan perniagaan hendaklah akil balik, siuman dan perlu melafazkan niat jual beli. Jadi ini antara apa yang digariskan dalam Hukum Kanun Melaka berkaitan ekonomi. Baik, dalam muka surat 10 buku teks sejarah tingkatan 4 terdapat satu QR code yang mana pelajar boleh scan untuk melihat beberapa fasal dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Sedikit info di sini, dalam Hukum Kanun Melaka terdapat beberapa perkataan yang hanya boleh digunakan oleh raja. Contohnya titah, murka, kurnia dan anugerah. Rakyat tidak dibenarkan mempersendakan dan menuturkan perkataan tersebut. Jadi ini sedikit info berkaitan Hukum Kanun Melaka. Baik, kita teruskan kepada undang-undang yang kedua, iaitu Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ini diusahakan oleh beberapa nahkoda Melaka. Antaranya ialah Nahkoda Jenal, Nahkoda Diri dan Nahkoda Sahak. Undang-undang ini diperkenan oleh Sultan Mahmud Shah dan mengandungi antaranya termasuklah perkara berkaitan dengan peranan nahkoda, pelayaran, jenayah di atas kapal dan percukaian. Jadi mari kita lihat satu persatu tentang 4 perkara yang terkandung dalam Undang-Undang Laut Melaka. Yang pertama ialah berkaitan dengan peranan nahkoda. Jadi nahkoda kita tahu dia merupakan seorang yang berkuasa penuh dan diibaratkan sebagai raja dalam sesebuah pelayaran. Semua pihak harus mematuhi arahan dan perintah nahkoda semasa pelayaran. Jadi contohnya dalam pasal 13.1 dinyatakan bahawa nahkoda perlu diberi keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Seterusnya dalam pasal 13.3
dinyatakan sekiranya nahkoda hendak singgah di tempat yang tidak ada dalam senarai persinggahan, apa yang perlu nahkoda buat ialah bermesyuarat dengan semua orang di dalam kapal untuk mendapatkan persetujuan. Jadi ada dua perkara di sini yang kita boleh beri contoh tentang peranan nahkoda dalam Undang-Undang Laut Melaka. Seterusnya perkara yang kedua ialah tentang pelayaran, di mana dalam undang-undang ini dijelaskan peranan beberapa pegawai. Selain nahkoda, antaranya ialah jurumudi, malim dan jurubatu. Pelaksanaan peranan masing-masing akan menjadikan pelayaran selamat dan lancar. Contoh, dalam pasal 9, seorang malim harus arif tentang ilmu pelayaran. Malim juga perlu mengetahui keadaan ombak, arus dan kedudukan bulan dan bintang agar pelayaran berada dalam keadaan selamat. Dalam pasal yang sama juga, jika malim lalai dalam menjalankan tugas, apa yang berlaku sehingga menyebabkan perlanggaran dan kerosakan, malim ini akan dijatuhi hukuman bunuh. Jadi ini adalah antara apa yang digariskan dalam pelayaran. Yang ketiga ialah berkaitan dengan jenayah. Jadi perbuatan jenayah di atas kapal akan menggugat ketenteraman dan keselamatan seluruh isi kapal. So, undang-undang ini menjelaskan hukuman terhadap perbuatan jenayah yang berlaku meliputi mencuri, membunuh dan memberontak di atas kapal. Contohnya dalam pasal 5, seseorang yang berkelakuan jahat dan membunuh orang di atas kapal, maka orang tersebut akan dikenakan hukuman mati. Seterusnya perkara yang keempat dalam Undang-Undang Laut Melaka ialah berkaitan dengan percukaian. Percukaian yang sistematik dan adil dinyatakan dalam undang-undang ini. Pelbagai cukai dikenakan dalam urusan pelayaran untuk perdagangan. Contohnya cukai perjalanan dan juga cukai hasil perniagaan. Mari kita lihat dalam pasal 6.3, nahkoda menentukan cukai yang akan dikenakan terhadap penumpang, iaitu 1/10 daripada hasil penumpang sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya, sama ada 3 tahun, 3 bulan atau 3 hari. Jadi dalam muka surat 11 buku teks sejarah tingkatan 4 terdapat QR code berkaitan dengan peranan anak kapal berdasarkan Undang-Undang Laut Melaka. Pelajar boleh scan untuk melihat apakah maklumat lebih lanjut lagi. Dan untuk penutup subtopik ini, sistem pentadbiran dan kewujudan undang-undang yang unggul telah menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sebuah kerajaan yang terkenal. Pentadbiran yang tersusun menjamin perjalanan pemerintahan lancar dan cekap. Seterusnya, undang-undang yang sistematik pula menjamin keselamatan kesultanan ini. Pematuhan kepada perintah dan juga undang-undang oleh rakyat mewujudkan keharmonian
dan kesejahteraan yang membawa kepada kemakmuran pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi ini sahaja yang kita kaji berkaitan dengan subtopik 1.3, iaitu berkaitan dengan keunggulan sistem pemerintahan dan undang-undang. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk sesi pembelajaran yang seterusnya. Sekian, terima kasih.